Ya. Okey, kad diskaun. Kad apa nama nak panggil terpulang lah ya. Tapi kebiasaannya kad diskaun lah, kad ahli, kad diskaun, kad apa saja. Okey, kad yang mana melayakkan kita untuk dapat diskaun-diskaun tertentu. Kad sebegini memang telah difatwakan di peringkat global, antaranya Majma' Fiqh Islam. Di peringkat negara kita, kalau di medsos lah, Dr. Zahrudin dulu pernah bagi pernah buat posting benda tu, dan dia amat maklum lah kepada orang belajar muamalat, di mana kad diskaun seumpama ini, kad ahli, membership atau seumpamanya, jika ia melibatkan bayaran tertentu, maka hukumnya adalah riba. Melainkan bayaran itu hanya untuk pengurusan posting atau seumpamanya dalam lingkungan yang munasabah. Sebagai ilmuwan hari ni bagi standard 10 hingga 20 ringgit saja. Mana dia untuk pengurusan, ialah kad tu kan dia ada kos. Tapi kalau 100 ringgit setahun, 200, biasa yang keluar kad diskaun ni pasar raya. Dulu dia ada keluar satu kad untuk diskaun, kad tu dia jual dengan harga 50 ringgit. Itu riba. Macam mana boleh riba, Ustaz? Senang saja. Tuan-tuan bagi duit untuk dapat duit. Tuan-tuan bagi duit, beli kad tu tuan-tuan bagi duit. Untuk dapat duit, diskaun tu mewakili duit. Bagi duit dengan duit, bagi duit dapat duit dengan kadar yang tidak sama, itu riba, riba fadhal. Itu nama riba. Lepas tu kad diskaun yang berbayar, jika melebihi 20 atau 30 ringgit sesuai dengan kos, maka ia adalah riba. Ya. Saya ingat hari ni banyak di tempat saya, tuan-tuan, kedai buku. Dulu dia keluarkan kad ahli lah, 20 ringgit. Tiba-tiba bila dia tahu kad sebegini tak bagus, Islamik, dia masukkan bayaran. Free saja. Orang non-Islam buat ke? Lah. Tuan-tuan tahu tak, Islamic Finance hari ni, market perbankan Islam dan kewangan, 40% adalah non-Muslim. 60% orang Islam, 40% orang bukan Islam. Orang bukan Islam pun dia dah terdedah dengan hal yang sebegini. Jadi dia kata tak bagus, dia pun tak ada charge, bagi kad free saja. Tapi sekarang dah tak ada kad dah, dia sekadar daftar saja dalam sistem, tapi no fee at all, tidak ada charge sama sekali. Orang bukan Islam lebih faham daripada kita. Boleh ya? Boleh. Ada soalan lagi? Ya, Haji. Pertukaran apa tu? Okey, duit lama dia kena lihat. Jika ia masih sah diperlakukan, maka dia tak boleh ditukar begitu saja. Dia akan jadi riba. Riba fadhal itulah. Tapi kalau duit tu sudah tidak sah lagi diperlakukan, duit-duit lama yang memang tak laku lah. Kalau tuan ambil duit tu pergi beli kedai, orang tak nak. Of course lah, kalau bank negara dah kata duit ni dah tak boleh digunakan lagi, tuan-tuan boleh jual saja, kerana ia telah menjadi komoditi. Ia dah jadi barangan antik. Yang mana kita bukan membuat pertukaran nilai, tapi kita buat pertukaran aset. Kita bagi barang, dia bagi duit. Boleh ya? Tapi kalau duit itu masih diperlakukan dengan sebab ada aspek-aspek tertentu, tak boleh. Tuan-tuan kena tukar dulu. Ya. Ya, tahu. Ya. Yang itu yang mahal tu Aisyah, yang sekarang yang top Aisyah tu lah. Tak kisah ganjil tak ganjil, tapi duit tu boleh digunakan lagi atau tidak. Kalau masih boleh digunakan, tuan-tuan tak boleh tukar. Kalau tukar, dia jadi riba. Habis tu macam mana nak buat? Kena tukar kepada duit lain dulu, baru boleh tukar kepada riba. Boleh tukar dia. Dia duit Malaysia, kita duit Malaysia, tak boleh kecuali kalau dia guna dolar Singapura. Boleh aja tuan-tuan kat tokey tu, you tukar dolar Singapura boleh tak? Next week saya datang ambil. Boleh aja. Tak boleh Boleh. Masalah kita tu nak duit cepat. Dah duit seriah kita, orang nak bagi 2,000, laju dia ambil. Cuba cakap kat tokey sini, bos, saya punya agama ini haram tau. Boleh tak you convert duit ni kepada dolar, you bagi saya. Tukar dolar boleh. Very simple. Saya ingat orang bukan Islam tu pun kata, boleh. Tapi bagi cas sikit lah. Okey, boleh bagi cas. Kalau bulanan mata wang tak apa. Kita nak tak nak je. Boleh. Ada soalan lagi? Ada. Ini kena duk. Okey. Peniaga.
Berapakah kos yang boleh diambil persen keuntungan? Peniaga apa ni? Peniaga apa? Peniaga apa? Apa-apa peniaga lah. Okey, ini balik kepada berapakah keuntungan yang kita boleh ambil daripada barang yang kita niagakan. Ya. No benchmark. No standard. Tak ada standard. Kenapa? Kalau Islam letakkan standard, boleh ambil untung 10%, 20%, 30%. Dia tak akan jadi praktikal. Kerana lain-lain orang, lain-lain dia punya costing. Tak sama. Saya jual nasi lemak, Haji jual nasi lemak. Kuantiti sama, tapi apa sahaja jual RM1.50, saya jual RM1. Boleh jadi Haji jual RM1.50 sebab Haji bungkusan tu Haji beli mahal. Dia lain tu. Jangan samakan. Ada bulan lepas orang kritik, dia kata mi rebus harga sama, tapi yang ni dikurangkan kuantiti. Dia kata mencuri lah. Kalau nak naikkan harga sajalah, kuantiti jangan dikurangkan. Saya kata kita tidak tahu situasi peniaga A dan peniaga B. Boleh jadi peniaga A dia naikkan harga, okey, dah memadai baginya costing, dia dapatlah keuntungan 30%. Orang meniaga makan ni kalau untung 30% dia besar, tuan tahu. Mana ustaz tahu? Saya dulu pengurus restoran. Saya sebelum jadi ustaz, masa tu baru-baru nak start, saya kerja dah macam-macam. Sebagai yang saya mengajar ni, pengalaman saya sendiri. Kalau 30% dah kira bagus tuan. Tuan jangan harap lah tuan nak dapat more than 30% keuntungan. Ya, tolak belakang lah tu, tolak kos makanan, kos labor, kos apa nama ni dia panggil standing and variable cost, utility apa semua tolak belakang lah. Islam tak letak benchmark sebab costing lain-lain. Berbeza mungkin dari sudut tempat, dari sudut masa, macam-macam. Sebab tu dia tak ada benchmark. Sahabat Nabi nama Urwah, dia beli 1 dinar 2 ekor kambing. Maknanya 1 ekor kambing, dia beli 1 dinar 2 ekor kambing. Maknanya 1 kambing setengah dinar. Tapi dia jual balik 1 dinar. Nabi bagi dia 1 dinar. Pergi beli kambing dah nak buat korban. Dia pergi beli kambing 1 dinar, dapat 2 ekor. Tengah-tengah jalan ada orang minta beli, dia jual 1 dinar. Dia bawa balik kat Nabi 1 dinar, 1 ekor kambing. Oh, Nabi kata untung hari ni. Dapat balik dia aku 1 dinar. Nabi pun doa kepadanya, Allahumma barik fi safaqati yadihi. Ya Allah, memberkatlah tangannya bila dia berniaga. Ya, kalau orang berniaga, sunat kita doa macam tu. Allahumma barik lahu fi safaqati yadihi. Kalau kita nak doa untuk diri kita, Allahumma barik li fi safaqati yadi. Ya Allah, berkatlah aku daripada urusan muamalat yang aku lakukan. Jual belilah dalam konteks ni. Ya, nampak? Jadi tak ada benchmark. Terpulang. Hatta di peringkat negara kita pun dia tak ada bagi apa-apa ni, ya. Boleh saja. Tengoklah. Tapi jangan ambil untung banyak-banyak sangat. Tak ada riba. Keuntungan dalam barangan yang diniagakan, hak keuntungan tidak ada. Islam tak pernah letak benchmark. Cuma sebaik-baiknya jangan meletakkan harga terlalu tinggi berlebihan daripada market. Kerana dibimbangi dia akan merosakkan pasaran dan of course akan menyebabkan perniagaan kita terjejas. Itu saja. Tapi nak kata Islam letak standard, tak ada standard. Tak ada standard sama sekali, ya. Boleh? Cukup tu? Ada lagi? Sudah. Lama ni marah orang lain. Ya? Ya? Tak dengar? Kad kredit. Kenapa? Kad kredit kalau konvensional memang of course riba. Kalau Islami tak ada riba. Pasal Islami dia buat kontrak tawarruk. Dia dapatkan aset, dia jual. Kemudian kita bayar secara ansuran kepada bank. Dan kelebihan Islamic card juga, ia dilindungi insurans. Berbeza dengan konvensional. Konvensional adalah riba. Dia buat kontrak hutang dengan tuan-tuan. Kita kad kredit kita buat kontrak hutang. Kita buat kontrak jual beli barangan. Itulah aset yang ada yang kita ambil daripada bursa. Senang cerita dia pakai kontrak tawarruk lah, jual beli 3 pihak dia panggil. Dia ada broker-broker dia. Technically saya tak boleh cerita di sinilah pasal dah lewat. Tapi kalau Islamic dia is okey. Saya pun ada 2 kad kredit Islam yang saya pakai. Saya pakai bank Islam dan saya pakai RHB. Tapi sistem dia semua sama. Dia pakai kontrak jual beli Islam. Dia tak pakai yang tu. Dan yang lebih penting dia punya features ialah dia dilindungi insurans. Kawan isteri kepada kawan saya kena ilat. Ilat, tahu ilat, lumpuh. Tak boleh bekerja. Dia ada hutang kad kredit beribu-ribu jugalah.
Tapi dilepaskan kerana bank negara mensyaratkan mana-mana perbankan yang nak keluarkan kad kredit Islam mesti dilindungi insurans takaful lah, takaful. Jadi ini satu benda yang baik. Lagi satu, tuan-tuan kalau guna kad kredit Islam, of course lah akadnya Islamik, ada dilindungi takaful. Lepas tu hasil yang kita dapat pun masuk dalam zakat. Kalau tuan-tuan masuk konvensional tak ada zakat, dia bayar cukai saja. Jadi kalau tuan-tuan berurusan dengan muamalah Islamik, Islamik bukan Islamik sangat pun, lebih kurang je konvensional, tak sama. Salah satunya ialah dia ada zakat, dia bayar zakat, dan majlis agama kita mendapat banyak zakat daripada bank-bank Islam tuan, juta every year. Ya. Jadi suruh masjid jangan pakai konvensional. Boleh jadi tukar Islamik lah. Saya dulu mula-mula baru nak ustaz, awal-awal tahun 2008 dulu, saya pakai 5 kad kredit. Satu aja Islamik, RSB Bank, yang lain semua konvensional. Tapi saya dah potong semua. Lagi satu sebab lagi banyak kad, lagi banyak hutang. Saya buat kad baru tapi hanya Islamik saja. Itulah RSB Bank, Bank Islam. Ada 2 kad kredit tapi Islamik lah. Saya tak pakai dah yang konvensional ni. Saya sudah berlepas diri daripada semuanya. Tapi bukan kad kredit sajalah, simpanan, pelaburan, apa semua. Kalau boleh jangan konvensional. Islamik tuan-tuan, dia memang Islamik. Hari ni ada dakwaan. Sebenarnya dah lama dah. Insurans dengan takaful sama je. Tak sama. Mana boleh sama. Pakar-pakar muamalat, baik di peringkat bank negara, baik di peringkat perbankan, hatta kita-kita ni, saya ada kawan penasihat syariah. Penipal lo nak mikir, nak bagi lari lah yang betul-betul riba. Hak konvensional ni tak ada kompromi, memang 100% riba. Hak Islami ni boleh bincang lagi. Ya tak? Jadi tuan-tuan, pilihan di tangan anda. Boleh? Cukup teman-teman nanti ya? Cukup ya? Jadi setakat itu dulu. Kalau ada persoalan lagi, tuan-tuan boleh tanya di belakang lah ya. Tapi jangan anggap saya macam pakar pula. Saya bukan pakar, saya pun baru lagi ya. Cuma alhamdulillah lah kita dapat pengajian dan pendidikan yang baik lah daripada kawan-kawan yang ada. Dan kita ada grup kita discuss every time, every day. Di samping kita ada kelas-kelas berkala, ada penasihat syariah yang bagi talk kat kita. InsyaAllah. Aku lukul azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita di atas kafarah dan surah Al-Asr.